Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zahiri bin Jamrin. I2010-4684 akan membentangkan teori tingkah laku yang diterajui oleh Imam Al-Ghazali. Seterusnya, saya dan rakan saya iaitu Muhammad Nuri Kamal Nazid bin Muhammad Nazid akan membentangkan teori ini. Seterusnya, terlebih dahulu sebelum lebih lanjutlah mengenai teori, kita memperkenalkan dulu iaitu siapa itu Imam Al-Ghazali. Nama sebenarnya adalah Abu Ahmad bin Muhammad dan dilahirkan pada tahun 450 Hijrah bersamaan 1058 Masihi. Berasal daripada bandar Tusi Khorasan di Iran dan digelar sebagai Al-Ghazali kerana bapanya adalah seorang tukang tenun kain bulu bili-bili iaitu Al-Ghazal. Seterusnya, kita masuk pula kepada teori, iaitu teori bimbingan Imam Al-Ghazali iaitu terbagi kepada 4 iaitu qalb, roh, nafsu dan akal. Okey, yang pertama, qalb. Dalam bahasa biasanya lah mungkin dimaksudkan sebagai jantung. Dari sudut fizikal bermaksud seketul daging yang terletak di sebelah kiri dada manusia iaitu hati ataupun jantung. Dari sudut sains pula ialah organ yang berperanan penting bagi tubuh manusia kerana jantung akan mengepam oksigen dan darah dalam seluruh badan untuk berfungsi dalam badan kita. Dan manakala bagi sudut rohani pula ialah raja yang memberi kehidupan seharian manusia. Macam kita tahulah kalau tak ada jantung tak hidup kan. Okey, seterusnya merupakan tempat di mana berkumpulnya semua sifat baik dan buruk. Dan sifat yang baik akan disebarkan melalui tubuh yang menerjemahkan melalui perbuatan yang baik, dan begitu juga sebaliknya kalau seseorang individu bersikap buruk lah. Contoh buruk tu macam benda jahat. Gitu. Seterusnya, roh. Roh ni pula sesuatu perkara yang sukar untuk dijelaskan dan difahami oleh akal manusia. Para ulama membataskan perbahasan roh ni kerana ianya merupakan rahsia urusan Allah SWT. Kita sebagai manusia tak boleh nak fikir benda-benda yang di luar batasan manusia. Andai kata kalau fikir tu kita boleh jatuh syirik pun ada. Selain itu, ia juga merupakan pusat kepada pergerakan tubuh badan seperti bernafas, bergerak, melihat dan sebagainya. Roh juga berhubungan dengan panca indera manusia dan memberi kesan kepada emosi manusia. Dan akhir sekali merupakan entiti yang memberi kesedaran kepada manusia untuk melakukan aktiviti seharian. Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya iaitu Ikmal Nazid. Baik, saya Muhammad Nur Ikmal bin Muhammad Nazid beri nombor matrik I20104436. Saya akan sambung kepada bahagian yang seterusnya iaitu nafsu. Nafsu itu ialah suatu perasaan yang memberi kekuatan kepada kehidupan dan perasaan serta kehendak-kehendak yang ada pada diri manusia. Ianya dibagikan kepada dua iaitu yang pertama daya amarah dan yang kedua syahwat. Seterusnya. Baik, kemudian ianya dipecahkan lagi kepada 3 bahagian iaitu yang pertama an-nafsu al-mutmainnah iaitu nafsu yang utama. Iaitu nafsu ini kebanyakannya dimiliki oleh para wali dan juga para nabi kerana hati mereka disinari cahaya iman sehingga mengakis semua sifat buruk. Tahap yang kedua iaitu tahap pertengahan adalah al-nafsu al-lawamah iaitu kita semualah sebagai manusia yang mana nafsu kita yang sentiasa berjuang di antara membuat kebaikan dan juga mencegah perkara yang buruk. Dan yang terakhir dan juga yang paling bawah sekali adalah an-nafsu al-amarah iaitu hati yang cenderung kepada kejahatan. Manusia sebegini hati mereka kebanyakan telah hilang rasa hendak membuat kebaikan dan lebih menjurus ke arah kepada keburukan. Baik, seterusnya adalah akal. Apa itu akal? Akal adalah tempat di mana ilmu dibangunkan dan ianya satu tempat untuk menerima input daripada luar pengetahuan, kemudian disusuri dengan menjalankan proses kognitif iaitu berfikir
dan kemudian diakhiri dengan diterjemahkan melalui tindakan. Makna kata dekat sini, segala apa perkara yang kita dapat di sekeliling kita, sama ada secara langsung atau tidak langsung, akan melalui satu proses yang dipanggil proses penapisan oleh akal dan juga otak, dan kemudian akan ditunjukkan dengan respon melalui tindakan kita. Yang seterusnya adalah akal adalah satu tempat ilmu pengetahuan yang menjadikan manusia berfikir. Maafkan saya ulang balik ya. Okey. Akal adalah ilmu pengetahuan yang menjadikan manusia berfikir bagi membezakan perkara baik dan buruk. Jadi dengan akal yang kita ada, itulah sebenarnya perbezaan antara kita dengan haiwan. Yang mana haiwan dan kita sama-sama mempunyai otak, tetapi haiwan tidak dikurniakan akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan manusia yang mana sangat-sangat istimewa penciptaannya, yang mana Allah memberikan otak dan juga akal untuk berfikir bagi membezakan antara perkara baik dan juga perkara yang buruk. Dan yang akhir sekali adalah akal menjadi kekuatan kepada manusia bagi mengawal hawa nafsu dan perbuatan mungkar. Perkara yang kelima ini, perkara yang keempat ini berbalik kepada perkara yang ketiga, iaitu yang mana kita sebagai manusia diberikan akal untuk berfikir dan juga mengawal segala tindakan kita, mengawal hawa nafsu kita dan juga mengawal diri daripada perbuatan mungkar. Terusnya, baik, seterusnya adalah bagaimana ataupun apa teknik bimbingan tingkah laku yang diunjurkan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah pengenalan diri dan membina hubungan. Yang mana perkara ini adalah untuk menjadikan diri kita, iaitu guru, mesra dengan kanak-kanak. Kita cuba pupuk kepercayaan dalam diri kanak-kanak agar diorang selesa untuk berbincang masalah yang diorang hadapi kepada kita. Jangan bagi ada satu sempadan ataupun ada satu halangan antara kita dan juga anak-anak untuk kita berkongsi masalah. Jadikan diri kita sebagai seorang guru yang selesa untuk mereka berkongsi apa jua yang mereka rasa, sama ada suka ataupun gembira. Dan yang ketiga yang diunjurkan oleh Imam Al-Ghazali adalah terapkan perbicaraan atau perbincangan yang bersifat santai sesuai dengan usia kanak-kanak. Kanak-kanak ni ada 3 peringkat. Yang mana pada peringkat awal kanak-kanak, mereka hendaklah dilayan seperti raja. Yang kedua, hendaklah mendidik mereka. Dan yang ketiga, hendaklah berkawan dengan mereka. Jadi ketiga-tiga peringkat ini perlulah sesuai dengan tahap pemikiran dan juga usia kanak-kanak, agar apa jua yang kita hendak sampaikan atau apa yang kita hendak terapkan sampai kepada mereka. Kerana cara kita bercakap ataupun berkongsi dengan mereka adalah sesuai dengan tahap-tahap mereka yang tersendiri. Dan yang kedua yang diunjurkan oleh Imam Al-Ghazali adalah mengenal pasti punca dan jenis masalah. Okey, yang pertama, amalkan sikap double D, iaitu diam dan dengar. Baik, apabila kanak-kanak menceritakan masalah mereka kepada kita, jangan kita samakan masalah kita pada zaman kita dengan mereka. Maksudnya kita kat sini amalkan sikap apabila dia orang bercakap, dia orang bercerita tentang apa jua masalah, pastikan diri kita jadi seorang yang good listener ataupun seorang pendengar yang baik. Sebab sifat kanak-kanak, dia orang nak perhatian daripada kita. Maknanya bila kita diam dengar apa dia orang cakap, maknanya dalam hati dia orang akan tersudut bahawa macam, wah, okeylah cikgu ni ataupun mak bapak aku ambil tahu pasal aku, berat pasal aku. Dia orang nak dengar apa masalah aku. Jadi aku selesa sembang dengan dia orang. Yang kedua, biarkan kanak-kanak meluah atau mengekspresikan apa yang mereka rasa. Yes, betul. Macam saya kata tadi, diam. Kemudian biarkan dia orang, bagi dia orang tempoh dalam 10 minit kita dengar. Biarkan dia orang luah. Dia orang nak luah cara macam mana, dia orang nak ekspresikan kemarahan ataupun kegembiraan dia orang macam mana. Biarkan. Okey? Yang ketiga, poin dia sama macam mana kita cakap yang nombor 1 tadi. Jangan samakan masalah mereka dengan masalah yang kita hadapi ketika kecil. Kerana setiap kanak-kanak itu, tahap tumbesaran dan juga masalah mereka ketika mereka membesar adalah berbeza mengikut zaman-zaman yang dilalui. Macam, saya lupa apa petikan ayat tu, dia kata setiap anak-anak itu hendaklah dibesarkan mengikut zaman mereka sendiri. Dan yang terakhir adalah ambil tahu setiap perkara sama ada kecil atau besar. Jadi daripada sekecil-kecil masalah sampailah ke sebesar-besar masalah, kita sebagai guru ataupun ibu bapa seharusnya alert dan juga peka dengan apa saja perubahan yang berlaku kepada anak-anak. Ambil tahu masalah, peka. Okey, seterusnya.
Baik, seterusnya kaedah ketiga yang diunjurkan oleh Imam Al-Ghazali adalah semestinya penyelesaian masalah. Setelah selesai sesi kita bertukar cerita, mendengar cerita, membiarkan kanak-kanak meluahkan apa yang mereka rasa, dan apa tugas kita sebagai seorang guru dan juga sebagai seorang ibu bapa, kita hendaklah sebagai seorang yang ada akal fikiran yang lebih matang daripada orang, kita hendaklah berfikir bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mereka. Yang pertama, kita boleh mengajarkan kepada kanak-kanak supaya sering berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terapkan dalam diri kanak-kanak yang beragama Islam bahawa setiap masalah yang terjadi pada diri mereka pasti ada penyelesaian yang telah diutuskan oleh Allah. Sama ada dari berbagai-bagai perkara lah. Yakinkan kepada kanak-kanak bahawa jika kita menjadi seorang yang baik, kemudian kita diuji oleh Allah, maka yakinlah bahawa bantuan Allah akan tiba bagi membantu orang-orang yang beriman dalam masalah. Okey, yang kedua, mendidik kanak-kanak supaya menjaga pertuturan dan perbuatan. Baik, perkara yang kedua ini, kita didik anak-anak kita ataupun murid kita supaya menjaga pertuturan dan perbuatan. Atas sebab apa? Kerana dalam kebanyakan masalah yang dihadapi oleh mereka, majoritinya adalah disebabkan oleh daripada diri mereka sendiri, iaitu mungkin daripada segi pertuturan mereka yang tidak dijaga, macam mungkin bercakap buruk tentang kawan-kawan, mengejek kawan-kawan, dan juga daripada perbuatan mereka, iaitu mungkin mereka ada memukul kawan-kawan, menendang kawan-kawan. Jadi bila dia orang buat semua perkara itu, maka secara automatiknya semestinya akan terjadi masalah. Jadi sebelum terjadinya masalah tersebut, kita sebagai ibu bapa ataupun guru haruslah mendidik anak-anak supaya menjaga dua benda, iaitu pertuturan dan juga perbuatan. Dan yang ketiga, daripada sudut keibubapaan, kita hendaklah memberi makanan yang halal, sihat dan juga bebas syubhah. Kerana perkara ini telah diterangkan dalam Al-Quran bahawa setiap apa makanan ataupun perkara yang masuk ke dalam diri kita akan menjadi darah daging kita. Jadi, jika perkara yang buruk ataupun haram masuk ke dalam tubuh, maka mestilah benda itu akan mempengaruhi cara kehidupan kita, cara berfikir kita, cara bercakap kita. Jadi, amalkan ataupun pastikan memberikan makanan yang halal, sihat dan bebas syubhah kepada keluarga. Yang seterusnya adalah mendidik kanak-kanak supaya berfikir dahulu sebelum melakukan sesuatu. Okey, poin yang keempat adalah lebih kurang sama dengan poin yang kedua, iaitu kita didik anak-anak. Cuma kali ini kita bezanya, kita didik anak-anak kita supaya sebelum diorang melakukan apa-apa tindakan, sebelum meluahkan apa-apa kata-kata, pastikan kita didik anak-anak supaya berfikir dahulu. Maksudnya, adakah apa yang mereka kata atau apa yang mereka buat memberi kesan yang baik kepada orang yang mendengar ataupun sebaliknya. Jadi, sebagai contoh, sebelum kanak-kanak nak bercakap dengan kawan dia, pastikan kanak-kanak tu berfikir untuk bercakap perkara yang baik. Kerana jikalau kanak-kanak bercakap perkara yang buruk kepada kawan-kawan, maka mestilah akan terjadi perkara yang buruk, iaitu mungkin mereka akan bergaduh, mereka akan bertengkar, seterusnya mungkin akan jadi benda yang lagi buruk. Jadi, sebagai ibu bapa atau guru, tanamkan dalam fikiran anak-anak, didik kanak-kanak supaya menjadi seseorang yang berfikir dahulu sebelum melakukan sesuatu, ataupun didik kepada mereka jika terjadi sesuatu masalah, maka adalah lebih baik untuk mendiamkan diri supaya untuk mengelakkan daripada terjadi hal yang lebih buruk. Dan yang terakhir adalah mengajarkan konsep halal haram di dalam Islam. Baik, perkara ini adalah asas. Imam Al-Ghazali sini dah terangkan, perkara ini adalah asas dalam kehidupan seorang Islam, yang mana kita sebagai orang Islam yang ada akal fikiran yang sihat, yang telah didedahkan dengan banyak perkara berkenaan dengan hal-hal agama, kita seharusnya tahu perbezaan antara perkara yang haram dan juga perkara yang halal. Jadi kita sebagai ibu bapa atau guru wajib mendidik sesuailah dengan usia mereka. Contohnya macam usia kanak-kanak, didik mereka bahawa bercakap bohong itu adalah perkara yang haram, mencuri adalah perkara yang haram. Kemudian ajar mereka apa dia perkara yang halal. Perkara yang halal adalah seperti kita tak tipu mak bapak, atau perbuatan yang baik, perbuatan yang halal. Kita tak curi makanan, bila kita nak ambil barang kawan-kawan, kita minta izin. Jadi perkara-perkara begini secara automatiknya adalah satu pengajaran ringkas berkenaan konsep halal dan haram di dalam Islam. Baik, seterusnya. Baik, kat sini kita akan tengok
bagaimana kaedah yang diterapkan ataupun yang diunjurkan oleh Imam Al-Ghazali, iaitu kaedah mendidik Imam Al-Ghazali. Yang pertama, Imam Al-Ghazali menekankan tentang adab, iaitu sebagai contoh adab mengambil makan dengan tangan kanan, memulai apa-apa urusan atau perbuatan dengan lafaz bismillah, mendidik anak-anak supaya jangan makan berlebihan, kerana apabila makan berlebihan diri akan jadi malas dan juga badan akan jadi tidak sihat. Jadi didik anak-anak supaya jangan makan berlebihan, jadi badan mereka akan kekal sihat dan tiada pembaziran makanan yang akan berlaku. Yang kedua, Imam Al-Ghazali menekankan tentang kaedah mendidik, iaitu bersukan, riadah. Kerana dengan bersukan, ianya dapat membina hubungan yang baik sama keluarga. Kerana semasa kita bersukan, semestinya kita sebagai ibu bapa akan meluangkan masa dengan anak-anak untuk bersukan dan bermain ataupun beriadah bersama-sama. Jadi, apabila kita sedang beriadah bersama keluarga, kita dapat menanamkan disiplin kesihatan sendiri kepada anak-anak. Di samping itu juga kita dapat didik dia orang disiplin yang baik melalui sukan dan juga perlakuan kita. Jadi bila waktu sukan, sama ada waktu petang dalam pada pukul 5 lepas asar sampai pukul 6, adalah waktu yang sangat-sangat baik untuk kita luangkan masa, kita bersembang dengan dia orang, tanya masalah, kita bina dia orang punya identiti, kita bina dia orang punya disiplin, kita sama-sama bersenam untuk sihatkan badan. Jadi ahli keluarga tu akan lebih harmoni dan juga dapat menjadi keluarga yang mawaddah sakinah. Okey, yang seterusnya yang ketiga adalah ganjaran dan dendaan. Baik, amalkan memberi ganjaran kepada kanak-kanak jika mereka melakukan perbuatan baik, dan juga berikan denda yang sesuai jika mendapati kanak-kanak melakukan perkara yang buruk. Baik, hal ini kerana kanak-kanak ni sifat mereka sukakan galakan yang berulangan. Okey, contoh ringkas, jika kanak dalam situasi macam kanak-kanak dia membantu kakak dia kemas bilik. Bila dia bantu kakak dia kemas bilik, lepas tu ibu dia tunjukkan reaksi dan respon dengan cara bertepuk tangan, kemudian cakap, wah bagusnya adik sebab tolong kakak. Okeylah, ibu bagi adik air Milo. Baik, benda tu ganjaran. Jadi kanak-kanak merasakan bahawa apa yang diorang buat mendapat respon yang positif daripada ibu bapa, menyebabkan diorang rasa diorang nak mengulangi perbuatan tu tiap hari. Diorang nak buat. Jadi benda tu adalah satu galakan, ganjaran yang diberikan daripada peringkat permulaan oleh ibu, menjadi satu galakan kepada kanak-kanak untuk melakukan perkara yang baik. Begitu juga dengan perkara yang buruk, kita berikan denda jika diorang melakukan perkara yang buruk. Seperti contoh macam adik tadi, dia pukul kakak dia. Kakak dia tengah buat homework ni, tengah bekerja rumah, kemudian adik dia pukul. Ibu dia datang, ibu dia marah dia. Kenapa pukul kakak? Oh, pukul kakak. Okey, kalau pukul kakak macam tu, ibu ambil adik punya anak patung. Nampak tak? Maknanya kat situ ibu bapa dah tanamkan satu konsep bahawa jika dia orang ganggu kakak ataupun dia orang buat benda yang buruk, secara automatiknya ibu bapa akan hukum dia orang dengan ambil barang yang dia orang sayang. Jadi benda tu dia orang takut. Bila dia orang takut, dia orang akan rasa macam tak naklah buat benda baik, tak naklah buat benda tak baik ni. Benda tu adalah sebagai satu galakan untuk dia orang meninggal hukuman ataupun dendaan yang dia orang dapat, adalah satu galakan untuk dia orang meninggalkan perkara buruk yang dia orang buat. Dan yang seterusnya adalah digalakkan memberi teguran yang membina, bukan berkritik. Betul. Jadi yang seterusnya adalah ajarkan anak-anak bertanggungjawab di dalam setiap perbuatan mereka. Kerana anak-anak yang bertanggungjawab ini adalah anak-anak yang berani dan akan dapat menempuh kesusahan di masa hadapan. Baik, seterusnya. Baik, ini adalah sedikit rujukan daripada kumpulan kami, iaitu kami ambil daripada Imam Al-Ghazali punya profil di internet, dan kemudian kami ambil pula daripada Jabatan Agama Islam Selangor, iaitu bagaimana daripada jurnal pendekatan Imam Al-Ghazali dalam pendidikan kanak-kanak, dan juga teori perkembangan daripada Ngah Ahmad. Okey, itu saja dari kumpulan kami. Saya Muhammad Nur Hikmah bin Muhammad Nazir dan sahabat saya Muhammad Zahiri bin Jamrin. Ini adalah tajuk pembentangan kami, iaitu di teori bimbingan daripada Imam Al-Ghazali. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.